Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sihat? Salam sir, sihat. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam sir. Okay, saya sentiasa mendoakan semuanya dalam keadaan sihat dan terus duduk di rumah walaupun seperti mana yang sedia maklum, PM dah umumkan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana pada hari ini dah bermula beberapa sektor ekonomi telah dibuka semula. Okey, seperti biasa saya akan mulakan dengan ulas isu-isu semasa yang ada. Dan kalau kita, tapi dalam masa yang sama kalau kita tengok ada beberapa negeri yang tak ikut PKPB kerana ada alasan mereka yang masing-masing. Semalam saya seperti yang telah dijangka seperti mana yang telah dijangka bahawa kes dah meningkat balik. Jadi anak-anak pelajar sekalian diharap dapat terus patuhi PKPB lah. Kalau tak ada keperluan, tak ada perlu nak teman mak dengan ayah, duduklah rumah. Tapi kalau ada keperluan nak teman mak ayah tu, temanlah, tak ada masalah, beli barang. Tapi terus jaga social distancing, jagakan jarak semasa nak membeli ataupun di shopping kompleks lah. Okey. Sudah tentunya kenapa sektor ekonomi ni dibuka, saya boleh bagi tahu bahawa sekarang ni kerajaan dah spend ataupun telah belanja lebih kurang 64 bilion kan. Banyak sebab setiap hari almost 2.4 bilion dibelanjakan sewaktu PKP, dan menjadi satu keperluan untuk kerajaan membuka sektor ekonomi. Tapi pada pandangan saya, kita baca banyak dalam Facebook ke apa, sebenarnya membuka sektor ekonomi tak perlu sekaligus Kalau kita tengok pandangan Datuk Seri Najib Razak pun dia pandangan macam tu, jangan buka sekaligus terus. Okey, ada juga pandangan yang sepatutnya kena beransur-ansur, tak perlu terkocok-kocok. Dan sebenarnya kita pun, kami yang bekerja dari rumah dan kena masuk office pun menghadapi situasi yang 2-3 hari lepas ni yang mencabar sebab masing-masing nak tahu kena masuk kerja ke, kena terus masuk kerja ke, ataupun ada kelonggaran. Jadi benda-benda, tapi still masa seperti mana yang awak tengok, saya masih lagi di rumah lah, di kampung lagi, di kampung di Melaka. Okay. So hopefully kita boleh teruskan pelajaran, dan seperti mana yang saya dah umumkan 3 kelas kita yang lepas, saya perlu buat ganti. Cara gantian tu mungkin sama ada melalui kelas-kelas ataupun saya bagi latihan lah, insya-Allah. Nanti kan kejap lagi berapa Fina kan, Fina sebab nama dia kat sini apa Fina Afia Farah macam tu lah. Saya dah Mac kan dia kata mana assignment mana tutorial sabar. Tengah rangka lagi dia punya soalan-soalan tu, insya-Allah dalam masa yang terdekat boleh saya postkan. Okay, so tanpa melengahkan masa, for today we are continue with the analysis transaction. Secara ringkasnya, secara mudahnya, for the easy way, kita hari ini akan tengok transaction, satu persatu transaction yang berlaku, dan perkara ini this matter will be offer you to study how to make the right account. Kita belum masuk lagi journal, ledger, belum masuk lagi, cuma
for today lesson is all about how you to enter that transaction. Macam mana nak masukkan transaction kalau ada penolakan ataupun penambahan. Okay, so no further ado, I will share this slide. Okay, jangan membatu sangatlah kalau ada apa-apa soalan. Boleh tanya soalan dekat message ataupun respon dekat soalan insyaAllah. Alright. Okay, semua okay ke? Risau pula saya, aku diam. Okay, sir. Okay. Okay, Jangan tidur lah. Ada. Okay. InsyaAllah. Okay, Saya sir. percaya. Saya percaya dengan kamu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang Jyoti, I've already saya dah simpulkan tadi. So tak perlu saya explain banyak lah. Okay. But basically, we will go deep about the accounting equation. Okay, so because when you analyze the transaction, these are the equation you must master it. Kalau you tak masterkan benda ni, you akan rasa akan rasa salah dan silap lah di sana di situ. Okay, so assets equal to liabilities plus owner's equity. Provide the underlying framework for recording and summarizing economic events. So basically, when the transaction come to us ataupun datang kepada kita satu transaksi untuk kita analisiskan, so kita menganalisiskan berdasarkan economic events, apa yang berlaku dari sudut sektor ekonomi. Okay, that's why it's very common, sangat berkaitan dengan apa yang berlaku pada negara kita sekarang dan di seluruh dunia. Okay. Mengapa sektor ekonomi negara kita kena buka sebab nak menampung perbelanjaan kerajaan yang telah dibuat pada PKP yang lepas. Okay, because economic event ni dia sudah semestinya dia akan mendatangkan either revenue or loss lah ataupun expenses, revenue or expenses. But no matter what, kita kena ada economic event tu berlaku. Itu sebab walaupun dalam kita tengok dalam PKP yang berlaku yang lepas, 3 fasa yang lepas, still the common essential things, barang-barang keperluan, perubatan mesti ada juga, mesti tetap diadakan. Pengangkutan walaupun dalam tempoh PKP yang ketat hari tu. Okay, because dia kena ada economic event yang berlaku pada pada dia punya pada dalam negara kita lah. Okay, tapi what you learn today is all about personal or in company punya perspektif. Okay, kita tak pergi kepada negara because negara awak dah belajar dalam Principle of Economics, POE. So dalam POE dah didedahkan bahawa you kena buat ni dalam accounting perakaunan negara dah ajar macam tu lah, tapi tak detail lagi. Okay, so this accounting is all about you and company. Alright, assets are claimed by either creditors or owners. Okay, so sama ada creditors ataupun owners. Claims of creditors must be paid before ownership claims. Okay, sebelum sesuatu kita nak claim daripada bisnes kita, kita kena settle hutang kita. Okay, so anak-anak pelajar sekalian kena tahu bahawa bila you buat bisnes, bila you dah sampai setiap bulan katakanlah setiap bulan ni, ini perumpamaan sebulan, sepatutnya apa yang you kena settlekan? Hutang awak. So you have to settle you creditor first. Melainkan melainkan you punya creditors tu you kena bayar bulan seterusnya, bukan pada bulan tu. Okay, so baru yang baki tu akan jadi you punya owner, baru jadi milik awak lah, milik kepada pemilik perniagaan tersebut. Okay. Using the basic accounting equation, transaction are a business economic event recorded by accountants. Okay, maybe external or internal. Not all activities represent transaction. Okay, so
tidak semua transaction yang berlaku dalam economy event perlu kita rekodkan dalam perakaunan. Tak. So itu sebab you kena analisis. Okay, each transaction has a dual effect on the accounting equation. Nanti kita akan tengoklah dual effect tu apa benda. Okay, yang macam saya katakan dalam prinsipal accounting tu, yang kita belajar prinsipal ialah matching principle. Itu antara dual effect yang berlaku. Alright. Okay, ni contoh transaction question. Okay, soalan. Are the following events recorded in the accounting records? Okay. Event yang pertama, supplies are purchased on account. Okay. So is the financial position, asset, liabilities or security of the company's change. Okay. So kalau kita tengok, yang nombor satu siapa yang jawab record tu betul lah. Okay, yang nombor satu is record. Kena record. Okay, sebab kita beli, you are purchase your supplies. So dia akan masuk dalam record perakaunan kita. Okay, question number 2. An employee is hired. Okay, pekerja di hire, dia ambil kerja. Okay, saya rasa kena masuk tak dalam perakaunan? Pekerja kena masuk kerja ataupun kita mengambil orang bekerja dengan kita. Okay. So siapa jawab record adalah salah. Tak perlu record. Itu yang saya katakan tadi. Okay. Dia economy event. Kita hire pekerja kan. Tapi perlu ke kita record? Kita ambil dia bekerja je. Salah satu benda yang mudah kita boleh katakan, when that transaction is not include what the amount of transaction is happen, kita tak perlu record. Tapi kadang-kadang anak-anak sekalian ada trick question. Dia keluarkan satu transaction, dia kata okay, seorang pekerja kita ambil dengan gaji dia 2,000 sebulan. Dia menyatakan gaji kat ujung dia. Tapi pada tarikh tersebut kita baru ambil dia kerja. Kita belum bayar dia punya gaji lagi. So that's the difference. Okay, that is the different things between that transaction dengan transaction satu lagi. Satu, orang masuk kerja. Okay, kita melantik orang bekerja dengan kita dengan nyatakan gaji. Dengan satu lagi, di hujung bulan, the company paid the salary for that employee. Maksudnya, di hujung sekali, company bayar dia punya gaji. So mana yang ada transaction yang berlaku, sudah tentulah yang kedua lah sebab kita dah paid that transaction. Okay, number 3, owner withdraws cash for personal use. Okay, katakanlah Wani, Wani sebagai pengurus, dia pun keluarkan duit daripada company. Perlu record tak? Okay, siapa yang kata tak perlu tu, memang korang ni selalu buat salah guna kuasa company lah. It's very dangerous. Okay, so you have to record. Okay, tapi in reality sebenarnya kecuali lah kalau you are sole proprietorship punya types of business, you boleh memanglah keluar. Okay, kau ambil je duit daripada cashier tu. Okay, nak beli ni makan berbuka kan, katakan. Okay, tapi kalau betul benda tu berlaku dalam sole proprietor, you kena record. Okay, but in reality, when you enter in the corporate environment, so you tak boleh senang-senang kan tiba-tiba kata dekat accountant ataupun kata kat unit kewangan company, saya nak guna duit 2,000 nak beli laptop personal use, boleh tak? Kan, walaupun you are the CEO. Tapi sebagai seorang accountant dia kata tak boleh bos kan. Dia akan kata macam tu. Tapi dekat sinilah yang mana dia boleh berlaku trik. Dia kata alah, boleh lah kau keluar lebih sikit, aku bagi kau sikit. Ni kan company aku. Dia deal pula dengan apa orang kata, dengan company dengan accountant tu. Dan kita sebagai CEO pun kita pun follow je kan. Tak boleh benda tu salah lah sebenarnya. Alright. Okay,
Okay. Sorry anak saya ni Okay, kita dah masuk kita punya analysis transaction. Okay, transaction problem. Alright. Baron's repair shop was started on May 1st by Nancy. Okay, prepare a tabular analysis of the following transaction for the month of May. Okay, selalunya soalan-soalan macam ni macam dia bukan macam lah, dia favorite lah untuk masuk. Okay, sebab dia melibatkan you punya pemahaman tentang teori, how you enter that transaction to the logic ataupun mengikut kesesuaian dia punya pembahagian asset, liabilities atau equity. Okay, the first transaction is invested 10,000 cash to start the repair shop. Okay, so Baron melabur 10,000 secara tunai ke dalam dia punya bisnes pembaikan. Okay, so dinyatakan situ 10,000 cash. So kita akan masuk dekat mana? Tambah 10,000 pada cash, tambah 10,000 kepada equity. Sebab dia masukkan capital dia sedalam Baron's capital. Okay. So investment. Okay. Soalan kedua. Okay. Purchase equipment for 5,000 cash. Okay. Dia beli peralatan secara tunai iaitu 5,000. Okay. Macam mana kita nak masukkan dalam kita punya turbulent analysis ni. Okay. So cash minus 5,000. And also equipment plus 5,000. Okay, tak ada kaitan dengan liabilities ataupun equity. Okay, sebab kita beli secara tunai dan kita menambahkan aset iaitu aset peralatan kita, equipment ke dalam bisnes. Okay. Number three. Okay. Paid 400 cash for May office rent. Okay, masuk bayar 400 secara tunai untuk sewa May. Okay, sewa bulan 5 bagi pejabat. Okay, so tolak 400, minus 400 in cash and also minus 400 as apa? Kenapa ada dekat equity? Kenapa? Sebab dia adalah expenses. Okay, because it is called expenses. Okay, itu yang kita belajar hari tu, kita punya equation kan. Okay, nanti kita tengok detail di hujung lagi insyaAllah. Okay, number 4. Receive 5,100 from customer for repair service. Okay, kita tadi syarikat pembaikan kan, syarikat membaik pulih. So kita pun dapat 5,100 from customer for repair service. Okay. So secara tunai. Okay. Tambahlah 5,100 secara cash dan juga tambah 5,100 dalam revenue. Okay. Revenue. Okay. Okay, nampak satu persatu kita tengok. Alright. Number 5. Withdraw 1,000 cash for personal use. Okay, withdraw 1,000 cash for personal use. Okay. So tolak 1,000 tunai dalam aset dan tolak 1,000 dalam drawings. Okay. So equation dia, equation yang kita belajar kat owner's equity tu, yang mana saya terangkan pada minggu lepas, capital, okay, plus net minus drawings, okay, plus dalam kurungan revenue minus to expenses. Okay, so that's why kita punya drawings ni is minus, okay, bukan tambah lah, bukan tambah lah, so dia menolak. Alright. Okay. Next, okay, number 6, paid part-time employee salaries of gaji pekerja part-time separuh masa sebanyak 2,000. Okay, so minus 2,000 cash and also expenses. Okay, right. Wih, ada bunyi kereta api lah. Siapa bunyi kereta api? Okay, number 7. Incurred
250 of advertising cost on account. Okay. So kita telah berhutang. Okay. Kita bayar secara kredit kepada penghutang kita 250 untuk kos iklan. Okay, tambah 250 ke dalam accounts payable. So accounts payable ni is also equals to creditor, kita punya penghutang. Kita orang yang kita berhutang lah. Okay, and also minus 250 tadi plus, so minus 250 to expenses. Okay. Alright. Number 8. Provided 750 of repair service on account. Okay, kali ni orang pula berhutang dengan kita. Okay, so perasan tak dua kenyataan ni 7 dengan 8 dia guna ayat dia on account. Itu bermakna transaksi itu berlaku secara hutang ataupun kita orang berhutang dengan kita lah, either creditor or debtor. So provided 750 of repair service on account. So tambahlah kita punya dekat kita punya debtor ataupun account receivable is plus 750 and plus 750 on the revenue. Okay, sebab kita dah provide service cuma dia tak bayar je. Okay, so dia kira revenue juga. Okay, cuma dia berhutang je lah dengan kita. Okay, number 9, collected 120 cash for service previously billed. Okay, bila some transaction that that stated on that dalam ayat dia bill, previously bill, terutamanya maksudnya kita dapatkan RM120 ni daripada kita punya orang penghutang. Same goes kalau kita bayar sesuatu yang dibilkan. Okay, kita bayar paid 120 cash for debt creditor previously bill, katakan. Okay, so kita bayar pada orang yang kita hutang. Okay, macam ni kita collect orang yang berhutang daripada kita lah. So tambah 120, tolak 120. Okay, that's the difference lah. Okay, okay, tambah 120, tolak 120. Untuk servis yang kita dah buat sebelum ni, cumanya dia tak bayar lagi kan, so kita collect dulu 120. Okay, so dah habis 9 transaction ni, kita kena kira semua ni. Okay, so nanti dalam final exam katakanlah soalan ni keluar, you kena kira satu-satu ni. Okay, nampak 6820, 630, 5000, 250 tambah 12200. Dapat tak sama? Dapat tak sama? Cuba seorang bagi tahu jawapan dia. Dapat tak sama? Dapat tak sama je? Saya try. Tak nak lah, korang lah. Please. Please, orang respon. Dapat tak sama di sebelah? Okay, Khairin jawab 12450. Alright. Okay, mari kita kira sama-sama. Okay, sepatutnya you akan dapat sama lah. Okay, macam ni anak-anak pelajar sekalian. So kita akan tambah 6820 tambah 630 tambah 5000. Okay, so dapat 12450. Okay, sama tak dengan sebelahnya, iaitu liabilities and equity. Cara mudah lah nak tengok sama tak sama, tolak lah, buatlah tolak 250 tolak dengan 12200. So you akan dapat 0. So it means that it's same. Okay, asset is equal to liabilities and plus equity. Okay. Alright. Semua okay? Sebelum saya continue. Okay, Profesor. Okay ke? Kena letak apa? Tak pergi bersama. Sama. Okay.
Alright, terbaik semua. Okay. Oh, sorry. So kita continue dengan kita punya slide. Alright. So this is financial statements punya bahagian. So kalau kita tengok dekat sini, dia bagi satu pengenalan yang ringkas. Apa itu financial statements? Apa yang dimaksudkan financial statements? Okay. On Thursday, pada hari Khamis yang lepas, kita dah belajar accounting cycle, betul? Accounting cycle tu ada prepare financial statements and also financial reports. Okay, so dalam financial statement ni, dia ada benda-benda ni lah. Okay. Oh man. Okay, kalau perasan, dalam financial statement dia akan ada income statement. Sorry saya tak boleh nak conteng pula. Sebab dia dah terkeluar. Dia tak boleh nak masuk. Dia punya pen dah hilang. And then kita ada owner's equity statement. And then kita ada balance sheets and kita ada statement of cash flow. But for your certificate, kita tak akan pergi sampai detail statement of cash flow ni lah. Kita tak akan pergi sampai ke sini. So kita hanya cover 3 ni. Even though for honest equity statement ni pun sebenarnya berada di bawah sebelah balance sheet. Okay. Cuma dekat sini dia pecahkan supaya you boleh nampak dengan lebih baik dan lebih teratur lah. Okay. Baru nak keluar. Okay. Alhamdulillah. Okay. So income statement, honest equity and balance sheet. Okay, yang ni kita tak belajar dekat kita punya certificate lah. Alright, apa itu income statement? It's very simple. Revenue minus expenses, you akan dapat net income. Okay, report that revenue and expenses for a specific period of time. Net income is revenue exceed expenses. Okay, untung bersih adalah bila you punya revenue melebihi daripada perbelanjaan, expenses. Ataupun net loss. Okay, rugi bersih. Yang mana rugi awak lebih tinggi daripada untung awak. So you akan dapat rugi bersih. Okay, for your business, terutama sekali dalam bidang valuation and also property management, basically inilah yang you akan belajar. Okay, inilah income statement awak. Senang tak? Senang. Kalau untuk Denor, untuk Wani, ini memang tak peningkan kepala lah. It's very direct financial statement for income statements. Direct. Senang je. Okay. Yang akan jadi susah bila awak tak faham, tak nak tanya saya, tak nak buat latihan saya. Tu kan jadi susah lah. Okay. Tapi kita takkan pergi detail ni lagi sebab kita belum masuk bahagian financial statement. So ni dia punya pengenalan sahaja. Okay. So dalam income statement contoh okay, dalam income statement 3,200 ini kita punya net income ni akan masuk seperti mana yang saya kata dalam formula yang lepas, revenue minus with expenses, inilah dia. Inilah net income tu. Kita nak dapatkan net income. Kalau dapat net income, so dia akan tambah. Dia akan jadi tambah lah. Okay, katakanlah dia jadi net loss. Net loss Wani. Macam mana net loss? Apa yang akan jadi? Nak tambah juga ke net loss ni? Nak tambah juga ke Khairul? Tidak. Okay. So bila you dapat rugi ataupun net loss, you will minus with your honest equity yang ada. Maksudnya capital you akan tolak dengan net loss. Kalau ada drawings, tolak lagi dengan drawings, baru you akan dapat you punya honest equity punya total. Okay. Tetapi kat sini dia bagi contoh yang paling mudah lah. Kata kalau you dapat net income, so you akan tambah sahaja. Okay. So you akan dapatlah 12,200 punya net income. Okay. Okay, untuk pengetahuan kamu, ini adalah soalan yang sama. Dia ambil je daripada soalan yang tadi yang turbulent analysis tu, dia jadikan dalam income statement saja. Kalau siapa perasan lah, sebab kita guna nama yang sama kan, Barons ni. Okay. Alright. So inilah honest equity punya statement.
Okay, statement indicate the reason why honest equity has increased or decreased during the period. Okay, kejap. Kita tengok macam ada orang tanya soalan. Okay, search. Saya share screen. Kesian Dini. Tak apa Dini, you okay je, okay? Alright. Okay. Kalau tak ada soalan so saya buka lagi. Okay, sambung lagi. InsyaAllah. Come on, guys. Okay, guys. Please subscribe Sorry. Saja. Alright. So kita dah masuk dekat balance sheet. Okay, so tadi kita ada financial, kita ada income statement and then kita ada balance sheet. So balance sheet ni adalah assets. Okay, asset. Mana pen saya? Okay, ni asset equals to liabilities plus honest equity. Okay, kita tengok balance tadi kita kira secara tubular je kan. Maksudnya kita buat pembahagian macam tu, ada beberapa bahagian tadi kita bahagikan. Lepas tu kita kira sama tak dua-dua. Okay, kali ni dalam format dia yang betul, iaitu balance sheet. So balance sheet tadi kita ada cash 6820, account receivable 630, equipment 5,000, dapatlah 12,450 dalam total asset. So equals tak dengan liability plus honest equity? Equals. Kalau kita tengok, kalau kita perasan, mana dapat honest equity ni? Daripada sini. Okay, daripada yang dekat dalam Barron's honest equity statement. Okay, so you akan transferkan dia ke dalam sini lah. 12,200, just tambah dapatlah 12,450. So you punya account balance sheet is balance. Okay. So the ending balance in honest equity is needed in preparing the balance sheet. Baik, anak-anak pelajar sekalian, pada tahun ini seperti biasa, saya dengan budak Kia pun saya target benda yang sama, maka dengan awak pun saya target benda yang sama. So pada tahun ini, bila keluar soalan macam ni, okay, soalan macam ni memang akan wajib keluar. Okay, soalan macam ni memang akan wajib keluar income statement, balance sheet. So saya mensasarkan sebaik-baiknya semua boleh dapat balance. Okay, sebelum ni you punya senior yang saya ajar sebelum ni, saya kata tak apalah, tak dapat balance, tak apa, kemudian cerita. Yang penting you dapat buat account, you dah ikut format dia betul, it's okay. Tapi untuk anak-anak pelajar yang bertuah dalam PKP, dalam COVID-19 ni, COVID-19 ni, okay, saya nak sasarkan kamu dalam keadaan yang kita suka ni supaya awak boleh dapat balance. Okay, bila keluar soalan ni, balance sheet you balance. Okay, boleh ya? So sama-sama kita cabar diri saya. Sama-sama kita cabar diri masing-masing. InsyaAllah. Okay. So inilah balance sheet. Okay. Report the asset, liabilities and honest equity at a specific date. Asset listed at the top. Okay. So seperti biasa, siapa yang ada basic account, asset kena berada di atas. Okay. Yang ini macam saya kata ni pengenalan. Mesti ada kan kejap lagi soalan, bukan ada current asset, bukan ada non-current asset punya pembahagian. Ada. Okay, cumanya hari ini hanya pengenalan sahaja. Jangan kalut-kalut lagi, relax. Okay, kita tak masuk lagi pun sebenarnya bahagian financial statement ni. Okay, ini pengenalan saja apa benda tu balance sheet yang kita akan jumpa. So nanti dalam subjek dalam kuliah financial statement balance sheet kita akan detailkan sebenarnya ada pembahagian. Same goes to liabilities. So liabilities pun akan ada pembahagian dia, iaitu current liabilities and non-current liabilities. Okay. And honest equity macam itulah. Tapi honest equity yang sebenar kita tak nak yang macam ni. Kita nak maksudnya you kena buat asing dulu, lepas tu you masuk. Tak nak. If there is no honest equity kita takkan sarankan you kena buat asing. Okay, tapi kita akan minta awak buat sekali kan. Alamak. Okay, sorry. Tekan. Okay. So ini hanya pengenalan saja for your information. Nanti kita pergi detail dalam dia punya belah
belah bahagian belah week dia lah, okay, dalam financial statement. Okay, bukan saya nak berhenti, saya stop sekejap kat sini, saya nak tengok ada apa-apa soalan tak daripada kamu. Alright. Okay, ada soalan Alright. Continue. Sikit lagi. InsyaAllah. Okay. Oh, dia dah buat hal balik. Okay. Oh, sorry. Patutlah. Dia jadi read mode. Okay. So debit and credits, pada minggu lepas saya dah ajar, saya dah bagi sedikit pendedahan, introduction about debit and credit. So dekat sini kita detailkan sikit je dan awak akan jadi lebih faham. So apa yang kita belajar ni dia adalah double entry accounting system. So bila sesuatu transaction berlaku, okay, katakanlah macam soalan satu tadi kan, Balon tu tadi dia invest 10,000 dalam bisnes dia. Dia hanya bukan semata-mata masuk dalam cash account saja, tapi dia masuk juga dalam capital atau masuk double entry. So accounting macam tu. Okey, sebenarnya dalam kehidupan harian kita pun macam tu. Okey, katakanlah katakanlah you ada cash kat tangan and then you beli barang. Okay, katakanlah you beli Colgate. Colgate dalam RM6 something. So you bayar dekat kedai RM6. Okay, cash minus. Betul? Cash minus RM6. Jadi apa yang kamu dapat? Apa yang bertambah kat kamu? Apa yang double entry yang berlaku dekat kamu? Kamu dapat barang. Itu double entry dalam kehidupan realiti. Okay? Same, benda tu berlaku setiap hari. Maksudnya setiap hari kalau you ada, maksudnya kalau ekonomi event kalau berlakunya ekonomi event, maka akan adanya double entry. Okay, so you punya account cash berkurang tapi you punya account Colgate bertambah. Katakanlah you ada account Colgate khas lah, maksudnya memang ramai lah orang guna Colgate ni ke apa. Ataupun kadang-kadang orang sekalikan account Colgate ni dalam keperluan rumah. So dia akan menambah dalam akaun keperluan rumah. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang. Cumanya bentuk barang tu awak dah nilaikan dia. Macam tu lah. Okay, sebab awak dah bayar RM6 untuk Colgate, RM6 tu pun akan tambah dekat dalam you punya keperluan barang rumah, iaitu belanja rumah lah kan. Sebanyak RM6. Because that is your belanja sebenarnya. Okay. So dia akan equal. Okay. Dia tak boleh tak equal lah. Account tu kena equal. So kalau RM6 keluar dari cash awak, so RM6 akan masuk dalam account belanja rumah tu tadi. Belanja keperluan rumah. RM6. Tak boleh lah RM6. Lepas tu awak tengok dia ada baki ke apa, tak boleh. Baki tu tak termasuk. Sebenarnya apa yang you beli tu, itulah nilai dia. Katakanlah, okay, katakan you RM6, you bayar RM10 kan ada baki RM4 kan. Janganlah masukkan baki RM4 ataupun you bagi RM10 tu. Bukan. Sebenarnya RM6 je yang you catatkan. RM6 duit cash dan RM6 nilai Colgate yang masuk dalam akaun belanja rumah ataupun akaun belanja pada keperluan rumah. Okay, dia mesti sama. Debit must equal credits. Okay. If debits are greater than credits, the account will have a debit balance. Okay. Very simple. Selalunya kalau sesuatu account yang debit dia lebih besar, selalunya account yang berada di sebelah asset. Dia mesti, naturally, debits are greater than credits. Okay. Naturally. Kalau you punya account cash, you punya credit lebih greater than debits, you are in the problem. You are in such worst problem dalam you punya account. Okay, katakanlah you punya account cash ni, account asset awak ni, awak punya account credit lebih banyak lagi. Maksudnya problem lah account awak. So you kena hati-hati.
Okay, kena check balik. Betul ke ni? Betul ke ni? Okay, so as a manager, kalau you seorang pengurus syarikat valuation or property management, so you have to know this simple punya principle dalam account. Supaya nanti bila accountant awak buat account, dia tak boleh tipu awak. Ni kenapa jadi macam ni tak balance. Ni kenapa account cash saya kredit lebih tinggi? Macam tak boleh percaya. So you dah boleh detect kesalahan dia. Okay? Alright, kalau if credit are greater than debit, the account will have a credit balance. So selalunya account kredit yang lebih besar daripada debit balance, daripada debit, ialah account yang berada di sebelah liabilities. Okay, liabilities. Basically kat situ yang mana akan ada credit balance. Okay, sebab account dia bila kita berhutang, dia akan memang starting dengan credit punya bahagian. Saya dah ajar minggu lepas, saya dah tunjukkan debit and credit tu. Okay, kalau kita tengok contoh kat sini is account ni lah. Account payable ni lah. Okay. So dia punya account payable punya bill sebelah kredit lebih besar daripada sebelah debit. So dia punya balance is sebelah kredit lebih besar lah. Alright. So ni summary dia. Okay. Please fahami saya tak nak awak hafal. Fahami konsep ini. Okay. Supaya awak tidak pening bila awak buat account. Okay. So normal balance debit. So asset normal balance mesti lebih greater. Expenses normal balance dia sebelah debit. Okay, sama dengan asset. Okay, mesti akan datang, sir, kenapa expenses sebelah debit kena lebih banyak? Kan saya dah kata pada minggu lepas dalam equation tu. Okay, so kita punya expenses di sebelah honest equity, di sebelah kredit. Okay, tapi bila kita nak buat account, takkan kita nak mulakan sesuatu account di sebelah negatif. Kita kena mulakan sesuatu account dari sudut yang positif. So macam mana kita nak positifkan expenses yang berada di sebelah negatif, iaitu di sebelah kredit? Pindahkanlah dia. Okay, so when you transfer that expenses, that negative in the sebelah kredit, okay, on the honest equity, you transferkan di sebelah aset, bawah aset. So dia akan jadi positif. That's why dia akan bermula sebelah debit. Okay, dia akan bermula di sebelah debit. Jangan risau, saya akan bagi latihan supaya nanti awak boleh nampak. Okay, normal balance credit. Okay, apa yang selalu yang akan jadi belah kredit ni? Liabilities, honest equity and also revenue. Okay, liabilities, honest equity and also revenue. Okay, dia mesti akan kredit dia lebih besar daripada sebelah debit. Okay, alright. So summary, debit and credit summary. So debit, okay. Tengok kat atas tu, anak-anak sekalian, kita tengok balance sheet. Ni balance sheet dia bagi, and then income statement, revenue minus expenses. Okay, debit and credit summary. So debit atas normal debit, normal balance dia sebelah debit. Okay, iaitu asset and expenses. Okay. Kalau belah debit dia di sebelah liability, equity and revenue, dia akan menolak ataupun dia akan mengurangkan dalam account tersebut. Okay, kredit. So asset, apa berlaku sebelah kredit, dia akan mengurangkan asset. Tapi berbeza untuk liability, equity dan revenue, dia akan menambahkan ke dalam account tersebut. Same goes to expenses is same as asset. Okay, dia akan mengurangkan account dalam expenses tu kalau di sebelah kredit. Alright. Okay, anak-anak pelajar sekalian, apa jawapan bagi soalan ni? Debit, okay, A atau B atau C atau D? Debit increase both asset and liabilities. Debit B decrease both asset and liability. Atau C increase asset and decrease liability. Atau D decrease asset and increase liability. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah C lah. Increase assets and decrease liability.
Okay, ini untuk debit. Sir, Ya, saya. untuk yang final kita punya exam bentuk dia punya soalan, dia ada ABC juga ke? Oh, tak ada. Ini dalam lecture je. Okey. Soalan dalam final exam saya semuanya subjektif. So kena prepare untuk jawab dan juga ada calculation lah, kena ada kira-kira lah. Nanti yang tu kita akan cover dekat bahagian journal dan ke atas. You kenalah masukkan materi-kira dia tu semua. Okay. Alright. So asset, ni dia punya kesimpulan dia lagi. Okay, normal balance, asset sebelah debit dan normal balance liability sebelah kredit. Okay. Same goes to honest equity. Tapi difference dengan drawing lah. So drawing tadi sama konsep macam saya terangkan pasal expenses. You have kena tukarkan dia. Okay. So dia negatif di sebelah honest equity tadi. So kita kena tukarkan dia ke bawah asset. So dia akan jadi positif. So dia punya account mesti bermula di sebelah debit. Okay. Honest investment revenue increase honest equity sebelah credit. Honest drawing and expenses decrease honest equity sebelah debit. Decrease honest equity. Okay. Revenue and expenses, saya dah terangkan. Kenapa revenue, saya kata tanya kenapa revenue belah kredit? Sebab macam ni lah, sebab in debt account. Okay, revenue ni sebab dia adalah hasil. Hasil ni untuk kamu. Okay. Kat mana honest equity kamu tu tadi? So honest equity kamu tadi berada di sebelah kredit. That's why dia di sebelah kredit juga. Sebab revenue ni dia menambah hasil awak dalam company. Okay, so that's why lah bila you open your business, kalau you dengar Dr. Azizan ke atau siapa-siapa pun sifu-sifu business kat dunia tu, mesti dia kata you kena improve you punya sale, you kena improve you punya sale, you kena improve you punya sale. Tingkatkan sale. Macam mana nak cara tingkatkan sale? Kan? Sebab apa? Sebab itu sebenarnya hasil awak. Cumanya hasil awak tu sebelum jadi hasil awak, dia kena tolak dulu dengan expenses yang ada. Dia kena tolak dulu dengan hutang yang ada dalam bisnes. Barulah dia boleh jadi you punya revenue. Okay? Itulah maksud dia. That's why lah revenue tu kita kena banyak. That's why dia berada di sebelah kredit because dia sama je dengan honest equity. Sebab dia milik kita, milik kita sebagai pemilik company tu. Cumanya kena dulu tolak. Kena tolak benda-benda yang wajib lah, baru kita boleh agih. Okay. So the purpose of any revenue is to benefit the owners. Tengok. Okay. The effect of the debits and credit on revenue account is the same as their effect on honest capital. Expenses have the opposite effect. Expenses decrease on the security. Bila berlaku perbelanjaan, itu sebab apa yang berlaku dalam negara Malaysia ini, sekarang ni kerajaan, kita tengok contoh akaun kerajaan sekarang ni akaun kerajaan belanja. Okay, dia belanja, tapi hasil tak banyak. Sebab yang hasil ni hanya datang daripada essential things, daripada kesihatan sahaja, daripada pengangkutan sahaja, daripada runcit sahaja. Okey, benda-benda yang lain tak berlaku. Itu yang because of that our economic sector are open today. That's why kita kena open. That's why our PM decide to open the sector economy. Sebab kalau terus berlanjutan, kita tak strong as US, kita tak strong as UK ataupun as Spanyol, ataupun apa lagi negara-negara Eropah yang sedang alami COVID ni. Kita tak strong economy as they were. That's why, bukan they were, seperti mereka. That's why kita kena ada sektor ekonomi yang berjalan. Tapi kita risaulah sebab COVID-19 belum mati, dia belum habis, dia belum tamat. Dia belum bersih, negara kita belum bebas lagi COVID-19. Still ada virus tu. That's why kita perlu berhati-hati. Okay, nak keluar rumah bila perlu sahaja. Saya memang kalau keluar rumah ni, saya rasa seminggu 2 kali je kot. Ni maksimum 3 kali lah rasanya. Sebab kita tengok keperluan kita. Okay, alright. So debit and credit summary account that normally have debit balance are
A. Asset, expenses and revenue. D. Jawapan apa? D. Ya, D, daging. Dino. Oh, dia nak cakap nama dia sebenarnya. Okay, tanya Dino Alright, so this is expansion of the basic equation. Inilah yang saya ceritakan pada minggu lepas pasal honest equity. Okay, sebab dia dah expandkan equation tu. So, perlu hadam lah, elok-elok lah dekat sebelah sini Okay, alright. So, saya dah tamat dah kita punya lecture. So, saya buka kepada soalan sekiranya ada soalan. Ada soalan? Sir, Ya, saya. untuk yang kira-kira dalam soalan, dia ada Okey. berapa part? Banyak part ke? Sebenarnya dia tak adalah macam valuation math yang awak jawab ataupun dalam principle of economics. Basically you cara kira dalam account ni ialah tambah tolak je. Dia tak ada darab, dia tak ada, kecuali dalam financial report nanti dia akan ada statement, dia akan ada formula yang you kena hafal lah, tapi saya tak nak sentuh tu lagi. But basically yang you akan buat kira-kira dalam final ke nanti, so basically you akan belajar benda yang basic tentang tambah tolak, tentang pindahkan dalam sesuatu account masuk dekat sesuatu sebelah sini. Okay, masuk debit ke masuk kredit. Transaction, berlaku satu transaction, kat mana dia akan masuk? Debit ke kredit? Lebih kurang macam itulah. Dia ada bagi statement ke macam 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 mana nak cakap? Macam apa? Macam contoh statement ayat dia 400 telah kreditkan ke dalam akaun Encik Azim. So ada ke dia macam bagi statement macam tu? Mestilah, mesti. Takkan awak saya nak bagi macam tu. Okay, buat journal. Tak. Janganlah. Dekat bahagian mana? Debit atau kredit kan? Dia tambah atau tak? So basically dia akan bagi penyata. Dia punya statement dia akan bagi. Soalan dalam final exam dia akan bagi statement tu. Cumanya keputusan untuk you pindahkan ke mana tu kat tangan awak lah. Kalau tidak dia tak jadi, dia soalan account. Okay, you kena transfer mengikut apa yang awak faham daripada transaction tu tersebut. Okay. Alright. Okay, any question? Deno macam nak tanya tadi. Sian Dini Dini pakai line apa Okay, Deno. Oh, panjang soalan Deno ni. Lama pula nak menunggu Saya tak ada, saya tak ada nak tanya pun. Apa tu? Kenapa typing Tahu? Oh ya, tak typing. Okay, tak ada Alright. Kalau tak ada apa-apa, so siapa lagi 12 orang yang belum hantar tu, please hantar assignment before tengah malam ni. Sebaiknya janganlah tengah malam nak hantarlah pukul 10 lepas tarawih sempat lagi nak hantar. Okay, siapa yang dah hantar saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Setakat saya tengok ada macam Maizatul, selamat saya tengok tadi Maizatul dia tersalah hantar assignment Madam Asmani pula kat saya. So saya minta dia hantar semula. Nanti yang lain-lain tu saya akan tengok satu-satu Okay, saya rasa tu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya doakan awak semua selamat dan terus duduk di rumah kalau tak ada keperluan, walaupun dah boleh berjoging, okay, dah boleh bersukan kata PM kita, boleh main golf, tapi janganlah kalau nak sayangkan nyawa awak, sayanglah nyawa awak dengan nyawa orang lain. Okay, kemudian nanti kita akan jumpa, tak silap saya,
tapi sebenarnya sektor pendidikan belum boleh buka lagi. Kita tak tahu pun bila. Bulan 6 pun belum tentu belum boleh buka. So buat masa ni saya rasa semasa ni memang kita akan belajar secara online sampailah kita habis. Okay, exam pun mungkin secara online. Okay, kemungkinan soalan exam pun dia akan minta saya susahkan. Sebab you punya, kalau final exam berlaku secara online, you are open book. Kemungkinan adalah secara boleh rujuk nota semua dan macam-macam lah. So hopefully you kita boleh kembali ke InSpan lah, mungkin dalam keadaan yang lebih berjaga-jaga. Okey, saya rasa itu saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah tu datang daripada kelemahan diri saya. Selamat teruskan berpuasa. Jangan ponteng-ponteng. Siapa tak puasa penuh tak dapat duit raya. Gurau gurau. Okay, so hopefully kita jumpa lagi hari Khamis. Hari Khamis ni either saya akan buat tutorial ataupun saya gunakan Google Classroom je lah. So attendance saya akan tengok by situ je. Tengok macam mana you respond dekat situ. Okay, so hopefully nanti seperti biasa Akmal nanti share recording ya. Nanti saya akan upload kat YouTube kemudian untuk sama-sama jadi bahan rujukan awak. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Bye. Bagi yang non Waalaikumsalam. Safe, sir. Okay. Bagi Thank you, sir. Anusha semua tu have a good lunch. Okay. Assalamualaikum.